Kana khuluquhu Al-Quran. Apa makna? Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dia ada dua perincian dalam kata-kata ini. Kata-kata yang pendek tapi dia makna yang amat baik. Sebenarnya kata-kata Aisyah ni dia tiru kata-kata Nabi. Nabi pun sama. Nabi ni banyak cakap yang ringkas-ringkas. Sebab tu sebagian besar daripada hadis Nabi ni ringkas, mudah boleh dipahami secara zahir. Aisyah pun tiru macam Nabi. Orang tanya, patut dia jawab, patut dia. Adalah akhlak Nabi seperti Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu taala. Dia ada dua perincian di sini. Pertama, Aisyah menyamakan Nabi dengan Quran. Aisyah boleh kata akhlak Nabi kana khuluquhu kal Quran, adalah akhlaknya seperti Quran. Aisyah boleh kata seperti, Melayu kata seperti. Kana khuluquhu kal Quran. Orang belajar bahasa Arab dia tahu. Tapi Aisyah tak kata begitu. Aisyah tak kata akhlak Nabi adalah seperti Al-Quran. Aisyah tak kata begitu. Aisyah kata adalah akhlak Nabi Al-Quran. Tu dia kata begitu. Dia tak guna seperti. Padahal Nabi lah, Quran lah, kan? Quran, Nabi. Dia tetap perumpamaan. Akhlak Nabi adalah seperti akhlak Quran. Konteks dia memang macam tu. Tapi dengan sebab nak beritahu tuan-tuan, dia bukan sekadar musyabahah, persamaan, tapi tamam musyabahah. Dalam kaedah syarah, kesempurnaan persamaan. Tak sama. Akhlak Nabi macam Quran, akhlak Nabi Al-Quran. Tak sama. Kalau akhlak Nabi Al-Quran tu lebih dalam maknanya, lebih sempurna persamaan. Itu beza dia. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dia panggil tamamul musyabah. Sama sungguh. Macam mana kau tengok Quran, macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kurang, tak ada lebih. Itu maksud dia bagi. Karena khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Nabi Al-Quran. Dia tak kata seperti Quran. Tak apa. Kalau Aisyah kata kana khuluquhu kal-Quran, akhlak Nabi seperti Quran, orang boleh tanya lagi, seperti Quran tu macam mana? Orang boleh tanya lagi. Tapi bila Aisyah kata kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Nabi ni Quran, orang tak boleh tanya. Memang exactly macam Quran. Tak ada peluang orang nak tanya. Nampak? Jadi macam mana Quran, macam itulah Nabi SAW dalam akhlak. Pasal apa tuan? Pasal dia Rasulullah. Dia ni Rasulullah. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan? Allah Ta'ala kadang-kadang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita selalu baca Quran kan? Setiap hari kita kena baca Quran. Ada kalanya kita baca surah yang kita ingat, ada kalanya kita membaca surah mushaf secara tertib. Itu dalam bab baca Quran lah, menjaga tentang ayat tafsir dia kan ada lah tuan kalau kita baca Quran ada dan Nabi ni dia Rasulullah. Dia ni bersuruh Allah Ta'ala. Dalam Quran kadang-kadang ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kadang-kadang ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala nak sebut tentang ketuhanan, Allah Ta'ala akan kata ya ayyuhan nas. Bila Allah Ta'ala nak suruh ibadah, Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata semayang ni tak wajib bagi orang kafir. Pasal apa? Pasal bila Allah Ta'ala nak suruh semayang, Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman, semayang. Wahai orang-orang yang beriman, puasa. Allah Ta'ala tak kata wahai manusia. Jadi dia kata orang kafir tak wajib semayang. Dia nak semayang, dia kena masuk Islam dulu, baru dia kena boleh semayang ataupun kena semayang. Tapi guru dia Imam Malik tak begitu. Imam Malik kata orang kafir pun wajib semayang. Dia berdosa dua benda. Pertama kerana tidak beriman, yang kedua kerana meninggalkan ibadah. Dia tak semayang, dia berdosa lagi. Ingat dia berdosa sebab kafir saja tak. Sebab tak semayang pun dia berdosa juga. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Cerita yang itulah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala nak sebut tentang ahkam taklif, hukum-hukum taklif, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nabi, wahai nabi.
Allah Ta'ala tuju Nabi itu. Ada juga Allah Ta'ala tuju kepada Nabi dalam perihal-perihal yang bersabit dengan akhlak. Bersesuailah Nabi di akhlak dia baik. Kata Allah Ta'ala nak syukur kalau dia bersabit dengan Allah Ta'ala tuju kepada Nabi SAW. Kemudian ada dia juga ya ayyuhal kafirun, bila bersabit dengan kesyirikan. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal kafirun. Jadi Nabi tadi kan, dia ni contoh yang paling baik dalam berakhlak. Tak ada contoh yang lebih baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sifat yang amat baik bagi kita contoh, nama dia sifat sabar. Kita biasa dengar tuan-tuan, as-sabru minal iman. Sabar ni separuh daripada iman. Dan dalam banyak hal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani Abu Ya'la daripada Jabir. Orang datang jumpa tanya Nabi. Nabi ni banyak orang tanya. Sebab tu Nabi kata as-su'al nisful ilm. Tanya ni adalah separuh daripada ilmu. Tapi ada juga Nabi larang tanya. Ada juga Nabi larang tanya. Innallaha kana lakum salasan. Nabi kata salah satunya as-su'al. Allah Ta'ala tak suka 4 benda. Salah satunya as-su'al, banyak tanya. Tak suka juga. Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Adalah tanya ni kadang boleh jadi sunnah, kita tanya benda yang baik-baik. Sunnah lah. Kadang-kadang boleh jadi makruh bila kita tanya untuk menyakitkan dia. Kadang-kadang boleh jadi haram bila kita tanya kerana kita nak merendahkan seseorang itu, nak menjatuhkannya ataupun sebarang perkara yang berkaitan dengan niat tak baik. Itu haram. Macam orang Yahudi je lah. Orang Yahudi banyak tanya Nabi juga. Banyak tanya. Sebahagiannya dia tanya dia masuk Islam. Sebahagian dia tanya dia tak masuk Islam. Dia tanya suruh siapa? Dia nak tahu Muhammad boleh jawab tak boleh jawab. Dia nak rendahkan Nabi. Dan Nabi ni tuan-tuan, pasal dia Nabi, dia sebut dia Rasulullah. Nabi takkan berkata-kata melainkan perkara itu betul-betul pasti. Terutama bila wahyu diturunkan baru Nabi jawab. Pasal dia Nabi, dia tak cakap untuk dia. Dia cakap betul-betul kena dengan Allah Ta'ala dan wahyu daripada dia. In attabi'u, Allah Ta'ala kata dalam Quran, illa ma yuha ilai. Aku tak ikut, aku tak buat, aku tak kata melainkan apa yang telah diwahyukan kepada dia. Kenapa? Yang ditanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, unsur lana rabbak. Cerita aku Tuhan kau ni macam mana? Ini dalam asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Setiap surah atau ayat dia ada sebab nuzul, sebab turun ayat kan. Ini dalam bab sebab turun ayat surah Al-Ikhlas. Kita mengajar tafsir, kita kena tahu berapa surah dan sebab turun, kena tahu. Saya banyak majlis dah ajar tafsir. Salah satunya Al-Ikhlas. Orang tanya, ya Muhammad, unsur lana rabbak. Wahai Muhammad, Tuhan kau ni macam mana? Cerita kat aku ni. Hal ya min zahab wa min zahab atau min fiddah atau min nuhas? Adakah dia daripada emas, daripada perak ataupun daripada tembaga? Oh, dia tanya. Pasal apa dia tanya begitu? Pasal Tuhan dia ni memang begitu. Kan? Berhala ni ada daripada emas. Tu kat depan tu bukan emas, yang kuning tepi jalan tu tinggi tu bukan emas. Itu bukan emas, tu batu tu ditaruhkan rumah je tu. Lepas jangan pergi curi angkat pula satu tokong tu, botak angkat tu. Kan? Dia tanya, Tuhan kau daripada emas tu, pasal Tuhan dia daripada emas. Tapi yang kaya-kaya, orang yang kaya tu dia buat berhala daripada emas. Tokong dia buat daripada emas, patung dia buat daripada emas. Ada duit. Ada orang tanam sekali dengan emas, tanam sekali dengan duit, kan? Pasal dia kaya sangat kan, duit tak tahu nak buat apa. Tanam dengan duit sikit. Ada Tuhan dia juga daripada batu. Dengan asma, ausan ni batu. Ada Tuhan dia daripada batu. Ada Tuhan dia daripada kayu. Ada Tuhan dia daripada tembaga. Patung buat macam-macam dia buat lah tu. Ada Tuhan juga tuan-tuan daripada buah-buahan. Ada satu kisah tapi dia tak pasti lah sahih tak sahih. Ada lah ustaz kita, ada kita baca dalam buku kan. Ada setengah kita tu kita tak tahu. Sayyidina Umar dulu sebelum dia masuk Islam, dia ada berhala di rumah dia. Allah Ta'ala kata ada lah patung. Tapi sebenarnya kisah Sayyidina Umar ada banyak kitab turun. Tapi yang ini saya tak pasti lah, saya pun tak saya mau dia punya kesolihan. Tapi bukan nak cerita tentang itu, nak cerita buat Tuhan, cerita Umar ni dia cerita.
Kan? Ada nilai yang baik. Dia ada patung daripada buah-buahan, daripada pokok kurma, daripada buah kurma. Ada mata, ada tangan, ada kaki. Patung tapi daripada buah kurma. Tuhan dia daripada buah. Satu hari Sayyidina Umar, bini dia tak masak. Dia lapar. Dia fikir aku nak makan apa hari. Tengok Tuhan dia tu kan buah makanan. Dia pun makan. Makan sikit. Sedap dia kata buah Tuhan aku. Dia makan. Habis sebelah tangan Tuhan dia. Tiba-tiba tak ada tangan Tuhan dia. Dia fikir, macam mana aku boleh makan Tuhan aku sendiri ni? Tuhan boleh makan. Pelik betul Tuhan. Kan? Dia kata ni bukan Tuhan yang masa boleh makan. Macam mana aku boleh makan tangan Tuhan aku sendiri? Dan kita buat. Bila kita buat, berarti kita macam tu lah. Baik. Kat mana tadi? Tak ada lupa lah. 30 minit. Kat mana tadi? Orang muda dia ingat je. Tuan-tuan pergi kat Selayang, ada 4-5 lepas yang mengajar situ. Kalau dengan tak dia tahu, tak lupa. Masa mengajar, kadang-kadang dia lupa. Ketawa sikit, lupa lah. Cerita sikit, lupa lah. Kat mana tadi? Tapi elok juga lupa tuan. Takut-takut tuan-tuan mata je tengok saya. Satu fikiran tu tak lain. Ustaz kat mana tadi? Saya ingat. Tak apa, Ustaz fikir. Okey, baik. Nanti ada tinggal dia dulu. Nanti bila Ustaz tak ada mana boleh. Okey, baik. Sebut akhlak Nabi tadi kan. Nabi SAW ni orang yang paling sabar. Tak ada orang yang lebih sabar berbanding baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia lah orang yang paling sabar. Walaupun ada orang yang lebih sabar daripada Nabi. Ada tuan. Siapa? Allah. Nabi kata ma ahadun asbar ala adza sami'ahu min Allah. Yad'una lahu walad thumma ya'tihi walad. Ada Muslim dan Abi Musa al-Asy'ari. Nabi kata tak ada orang yang lebih sabar selain daripada Allah Ta'ala. Cerita dia orang paling sabar Allah. Bahkan Allah Ta'ala bernama dengan As-Sabur. Tuan baca, ada setengah masjid ada tampai 99 nama Allah Ta'ala. Carilah di tengah, ada tepi, di atas, di bawah. Ada As-Sabur, ada As-Sabbar, yang maha sabar. Sabar Allah Ta'ala. Nabi kata tak ada orang lebih sabar melainkan daripada Allah Ta'ala. Yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Orang kafir ni macam-macam kata kat Tuhan, tapi Allah Ta'ala masih memberikannya rezeki, masih memberikannya keafiatan. Kita hari semayang. Semayang fardu tak tinggal je maaf. Zikir 10,000 dah tu. Banyak benda baik yang kita buat, tapi aku sakit kaki sikit je. 10 tahun sakit, tak hilang-hilang. Ada gaul, ada itu. Mana aku sakit? Allah Ta'ala tak terima. Tapi orang yang bukan Islam tuan, ada sihat mafiat. Jahat. Menipu sana, menipu sini, menipu orang tak menipu. Tak seorang orang bukan Islam, menipu saja. Tapi sihat, anak aman. Kita ada orang tak ada anak. Saya salah seorang yang lewat dapat anak. 10 tahun kahwin pun dapat anak saya. Saya kahwin dah 10 tahun, anak saya baru 3 tahun. Saya 7 tahun kahwin baru dapat anak. Saya dah buat dekat pusat perubatan di Cerah. Jauh. Dan dalam saya berhenti buat, saya mengandung pula isteri. Dah berhenti buat kan, habis pergi pula, dia mengandung pula. Saya kawan saya semua di Gombak, ada seorang ustaz. Dia buat pemandangan berhadap, tahu 12,000 satu set. Dia kena buat 3 set. Buat satu set 12,000 tak berjaya. Sebab peratusan dia cuma 100 orang yang akan berjaya 10 orang. Dia bagi 10% saja daripada 100 pasangan. Dia bukan buat semua jadi. Tak semua. Hasil tangan manusia ni mana ada perfect? Tak perfect. First kali buat tak jadi. Dah berasa lah. Macam dah 12,000 jalan lebur. Lepas tahun dia mengandung pula isteri. Lepas itu rezeki ya. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Nampak? Baik. Nak cerita orang paling sabar Allah Ta'ala. Bahkan satu sifat daripada sifat Allah adalah sifat sabar. Dan Allah Ta'ala bernama dengan nama As-Sabur, Maha Penyabar. Dunia ni tuan-tuan adalah waktu Allah Ta'ala sabar. Tapi di akhirat itu Allah Ta'ala akan tunjukkan kemarahannya. Nampak? Sebab tu Nabi kata innallaha yaghziful yawm
ma la yaghdibu min qabli. Hari ni Allah Taala akan marah, tidak pernah dia marah sebelum ini. Itu seksa Nabi kata. Mana marah Allah Taala tu. Seksa lah sekarang ni dia tak apa. Kadang-kadang waktu kita rajin buat ibadat tuan-tuan, macam-macam menipu kita benda yang tak baik. Tapi ada kadang-kadang kita malas nak sembahyang, benda baik banyak datang. Ada juga orang tahu diri terbalik. Ujian tu tak benar ni betul. Ada orang tuan-tuan bila hari-hari dia baca Quran, dia bergaduh dengan sendiri. Ni kisah benar ni. Saya kalau nak cerita tuan-tuan saya sebenarnya banyak cerita daripada mengajar. Kalau tuan-tuan hari ni baca sekarang tuan-tuan tak kenal saya, baru pertama kali saya main sini. Orang yang dah 2-3-4 tahun saya mengajar di Rawang dulu, dah 6 tahun saya mengajar. Dia kenal lah saya, betul kenal. Sungguh dah 6 tahun, tahu sangat. Ada kali saya mengajar situ, ada kali saya mengajar lantang, ada kali sambil melawak macam-macam. Tapi mengajar saya menari tak ada lagi rasakan. Mengajar sambil menari-nari tak ada kan. Orang sikit menari ada, tapi kita mengajar sambil menari tak ada. Tak ada, memang tak boleh buat pun. Baik. Jadi, tengok. Ngata sikit ya. Lari dulu. InsyaAllah kita ni. Saya nak azan dulu kan. Tak apalah azan, lepas tu kita sambung 10 minit insyaAllah ta'ala. Baru nak masuk mukadimah. Tak apalah kita dulu. Okay, baik, kita minta 5 minit baru kita sembahyang insya-Allah. Okey, sebut tadi tentang orang yang paling sabar ialah Allah Ta'ala, maka dia bernama dengan sabar dan juga bersifat dengan sifat sabar. Begitu juga Nabi SAW, dia juga adalah orang yang paling sabar. Kehidupan Nabi daripada awal dakwah, tuan, pertama sekali Allah Ta'ala suruh Nabi berdakwah dia terang-terangan.
Nabi menempuh berbagai perkara yang kadang-kadang amat sukarlah untuk dihadapi oleh orang macam itu. Tapi Nabi sabar sampai Allah Taala bagi kejayaan pada dia. Mungkin saya tak sempat nak sebut tuan tentang kesabaran baginda sallallahu alaihi wasallam daripada awal perjuangan dan juga dakwah baginda sampai kepada baginda wafat. Walaupun saya ingat nak petik satu dua peristiwa dan juga perkara, namun dengan sebab masa tak mengizinkan. Pakai banyak video. Mungkin kita akan kongsikan waktu yang lain lah, insyaAllah. Cuma saya nak habis cerita tadi. Tanya Isa tu kita tak ingat. Nanya anak ingat. Pasal orang kafir tanya Nabi pasal Tuhan, besi ke, batu ke, emas ke, perak ke, betul? Tak nak macam datang. Habis cerita tu kita semayang, insyaAllah. Pasal sahabat Nabi tu kita tutup. Kita buka lain kali. Baik. Ataupun ada ustaz lain kita tahu. Orang kafir tanya Nabi, ya Rasulullah. Orang kafir tak kata ya Rasulullah. Kalau ustaz kata nak orang kafir kata ya Rasulullah, tak betul tu. Orang kafir dia tak kata ya Rasulullah. Orang kafir dia akan kata ya Muhammad. Tak ada hormat langsung sebut nama tu pun. Betul Allah Taala la taj'alu du'a ba'dikum ar-rasul. Nabi kata sekat doa ba'dikum ba'da. Dia kamu panggil Nabi ni macam panggil nama orang lain. Sebab orang kafir macam tu. Orang kafir dia suka panggil ya Muhammad. Kalau orang panggil ya Muhammad tu musyrikin lah. Orang Yahudi Nasrani ni dia selindung sikit. Dia kata ya Abul Qasim. Wahai Abul Qasim. Ada juga lah yang panggil ya Abah Ibrahim. Wahai bapa Ibrahim. Orang Arab ni kadang-kadang tak panggil dengan nama, tapi dia panggil bersempena anak Abul Qasim. Kenapa? Sebab orang Arab ni kadang-kadang dia terkenal bukan dengan nama ni. Contoh kata Imam Syafi'i. Syafi'i itu bukan nama dia. Itu nama moyang dia. Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i sebenarnya nama moyang dia. Nama atuk beratuk dia. Orang tua. Dia bukan nama Syafi'i. Syafi'i itu nama keturunan dia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris nama dia. Contoh kata Al-Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama dia. Itu nama tempat dia. Nama dia Abu Ismail. Nama dia Muhammad bin apa nama? Nama dia Muhammad bin Ibrahim. Siapa tak ingat? Sorry, Muhammad bin Ismail. Itu nama Imam Bukhari. Bukan Bukhari itu nama tempat dia. Kenapa? Contoh itulah. Orang Yahudi panggil ya Abul Qasim. Sahabat dulu pun sebelum Nabi jadi Nabi dia panggil ya Abul Qasim. Bila Nabi dah jadi Nabi dia panggil ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Tapi banyak panggil ya Rasulullah. Sebab Allah Taala banyak cerita dalam Quran. Rasul banyak sebut Rasul. Jadi sahabat banyak panggil Rasul. Namun ada juga lah ya Nabi Allah. Tak ada soalan. Jadi panggil Nabi dengan panggilan yang mulia. Orang kafir kata ya Muhammad, wahai Muhammad. Kita tu pakai Tuhan kau musuh lana rabbah ada hal dua min zahab atau min fiddah atau min luhan. Tuhan kau daripada apa ni? Batu ke? Emas ke? Besi ke? Nabi tuan-tuan dia boleh jawab. Kan? Dia boleh cerita tentang Allah. Pasal dia kenal Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak jawab. Sebab Nabi nak bagi jawapan yang betul-betul tepat. Dan tidak ada jawapan yang betul-betul tepat. Melainkan ada wahyu yang betul-betul tepat daripada Allah Ta'ala. Pasal Allah. Kenapa? Nabi tak jawab. Beberapa hari sampailah Allah Ta'ala turun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wahyu lain ada daripada Allah Taala ni. Tapi Nabi nak jawab, nak betul-betul jawapan yang sempurna. Maka Nabi tunggu wahyu yang betul-betul sempurna tentang Allah Taala ini. Baru Nabi jawab. Akhir Allah Taala turun qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itulah Allah Taala. Nabi pun jawab. Sebab dia Rasulullah. Dia tak akan sebut melainkan dia betul-betul meyakini dan betul-betul menepati daripada Allah Ta'ala selaku Tuhan yang menurunkan wahyu dan syariat Islam. Kalau kita perhati pun banyak Nabi ditanya oleh orang Yahudi, Nabi tak jawab secara berbahagia mereka sudah turun wahyu. Itu dalam perihal Nabi bermuamalah dengan orang kufar. Tapi Nabi dalam bermuamalah dengan sahabat kadang-kadang wahyu tak turun, tapi Nabi dah dulu ada. Mudah Allah Ta'ala betulkan balik dengan wahyu. Pasal itu dalam konteks syariat sesama orang Islam. Tapi dia orang kafir ni kita nak jawab kena exactly. Maka Nabi tunggu wahyu baru Nabi jawab. Itulah sebab dia Rasulullah. Nampak?
La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tak cakap benda selain daripada wahyu Allah Taala. Baik, maka dengan sebab itu kita pun sama. Kita kena berdoa dengan doa Nabi, berzikir dengan zikir Nabi, beribadah dengan ibadah Nabi, dan betul-betul ikutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh meletakkan seorang itu melebihi daripada doa kita. Bahkan Nabi sebut tidak beriman seorang itu melainkan kalau kita suka, kita sayang, kita ikut lebih daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nabi. Hadis Bukhari daripada Anas. Nabi kata tidak sempurna iman seorang itu melainkan dia sayang pada lebih daripada dirinya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada sesiapa sahaja. Kita nak sayang Nabi dalam konteks betul-betul perasaan sayang, mungkin kita tak sampai dalam tahap itu dengan sebab lemahnya iman kita dan kurangnya amalan kita. Tapi semuanya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba berakhlak Baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh. Sebab kita ni tuan-tuan, walaupun kita jauh jarak dengan Nabi, tapi Nabi dah bagi kat kita satu title. Kita ni sebenarnya ikhwan Nabi, saudara Nabi. Lepas tu dalam satu riwayat sahih daripada Abu Hurairah, hadis Bukhari tuan-tuan, Nabi sahabat Nabi kata, inni waditu anni laqitu ikhwan. Apa saya nak jumpa lah saudara-saudara. Sahabat kata, ya Rasulullah, awak nak ikhwan juga? Kami ni bukan saudara kau. Nabi kata, antum ashabi, kamu ni sahabat. Walakin ikhwani alladhi yu'minuna bi, alladhina yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku ialah orang yang beriman denganku tapi dia tidak melihat aku. Sebab tu kita umat akhir zaman ni dah sudut kita jauh dengan Nabi, tapi dia sudut yang lain kita ada kelebihan juga yang kita sendiri. Kalau kita betul-betul ikut Islam, insya-Allah kan. Jadi begitulah keadaan. Jadi betul-betul dalam bulan Maulud ini kita bukan sekadar nak menyambut Maulud, nak menghadiri kelahiran Baginda dan sebagainya, tapi kita nak memperkembangkan syariat Islam dan juga kepercayaan akidah kita dan juga amalan kita. Biar betul-betul menepati apa yang telah diturunkan. Sebab agama ini wahyu. Dia tidak datang dari pihak lain, melainkan daripada pihak Allah dan pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma menguraikan, kita cuma menyampaikan setakat itu saja. Jadi kita setakat itu dulu. Yang baik datang dari Allah Taala, yang tak baik datang daripada Allah Taala juga, tapi melalui kelemahan kita, mudah-mudahan kita boleh memperbaikinya. Kullu hadza wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita duduklah majlis kita dengan takbir kafarah dan suratul Asr, dan kita semayang insya-Allah. Subhanallah. Bismillah.